Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikri Yusof, masih lagi berada di World Urban Forum 2022. Kini berada di Pavilion Malaysia. Apabila kita bercerita mengenai hal-hal yang berkaitan dengan berdaya huni, kita bercerita nak beli rumah, kita bercerita nak beli hartanah dan juga memilih kawasan-kawasan untuk berdaya huni, seringkali kita bercerita mengenai perkataan yang berkaitan dengan landscape. Apakah yang terbayang di fikiran anda? Mungkin cerita pasal pokok-pokok bunga dan juga bagaimana kita melihat bahawa ini mungkin datang kemudian. Adakah itu realiti yang berlaku di Malaysia? Untuk memahami situasi dan juga cerita ini, saya bersama dengan orang kuat Jabatan Landscape Malaysia, antara mereka yang terawal untuk menubuhkan jabatan ini di agensi kerajaannya, Puan Hajah Rotina Muhammad Daik, merupakan Ketua Pengarah Jabatan Landscape Malaysia. Terima kasih Puan sudi bersama kami. Itu saya tanya tadi awal-awal, apabila kita cerita pasal landscape, mungkin ramai yang bayangkan bahawa pokok bunga, laluan untuk riadah dan sebagainya. Adakah itu persepsi yang selalu diberikan dan berubah tak persepsi itu sebenarnya? Okey. Terima kasih Astro kerana kita bersama-sama pada petang ini untuk memberi sedikit penerangan apa itu landscape. Sebenarnya persepsi semasa masyarakat Malaysia mengenai landscape adalah berkaitan dengan penanam pokok, kawasan riadah. Tapi sebenarnya itu bukan maksud landscape yang sebenar. Saya ingat macam tu tu. Bukan. Bukan. Sebab landscape sebenarnya adalah satu persekitaran. Persekitaran kehidupan dan juga keadaan rupa bumi di sesuatu kawasan tersebut yang mana yang dibentuk terbentuk berasaskan kepada budaya dan juga penempatan itu sendiri. So sebenarnya persepsi kita pada masa ini di negara kita, landscape itu sebenarnya perlu diubah. Dia bukannya setakat tanam pokok ataupun penyediaan kawasan rekreasi. Ia ada lebih daripada itu, iaitu meliputi persekitaran kehidupan kita. Di mana Jabatan Landscape Negara memainkan peranan dalam sesuatu perancangan bandar pada awal-awal? Kalau nak buat township baru contohnya, nak buat kawasan perumahan baru, perlu di hujungnya ke atau di peringkat mana perlu dilibatkan sebenarnya? Okay. Sebenarnya kalau kita lihat dalam perancangan sesuatu perbandaran, kita perlu melibatkan aspek pengekalan landscape itu di awal peringkat perancangan itu lagi. Sesuatu kawasan itu perlu dikekalkan. Maksudnya landscape semula jadi kawasan itu perlu dikekalkan. Dan kita perlu mengambil kira faktor-faktor yang membentuk persekitaran itu untuk membina sesuatu bandar. Contoh, satu kawasan yang mempunyai sungai, bukit, bukau. Kita perlu kekalkan kawasan tersebut di dalam kita membina sesuatu bandar. Bukannya kita meratakan bukit ataupun gunung ganang dan kita membuat perumahan tersebut. Kita perlu mengekalkan dan mereka bentuk bandar tersebut berdasarkan kepada landscape sedia ada di kawasan tersebut. Itulah sepatutnya pendekatan yang perlu kita laksanakan. Mungkin perlu ada perubahan dari segi pendekatan ataupun pendekatanlah dalam perancangan pembangunan bandar di negara kita di masa akan datang untuk menjadi lebih berdaya huni. Tapi realitinya kalau kita lihat, kalau penempatan perumahan contohnya, lebih spesifik untuk kita lakukan kat situ, kalau di Perlis sampailah ke Johor, sampailah ke belah pantai timur, semua sama. Adakah landscape kita di Malaysia semua yang sama Puan? Ataupun itu kerana kita tidak melihat kepada perancangan itu secara holistik? Perkara itu berlaku kerana dalam peringkat perancangan sebuah perbandaran itu, aspek landscape semula jadi itu tidak diambil kira di peringkat awal perancangan. Jadi pendekatan pada masa ini ialah pembandaran itu dibangunkan secara sama daripada Perlis, Pantai Timur dan juga di belah selatan. Kalau kita lihat, kalau rumah teres, itulah bentuk rumah teres yang ada. Sebenarnya landscape yang ada itu yang akan membentuk persekitar perbandaran tersebut. Jadi pada saya di masa akan datang pendekatan ini perlu diubah supaya perancangan landscape itu diambil kira di dalam perancangan bandar di sesuatu kawasan tersebut dan juga mengambil kira landscape semula jadi yang ada di situ. Maknanya kalau landscape itu ada sungai, sungai itu dikekalkan. Ya, sungai itu tidak perlu ditimbus ataupun
dibuat dalam bentuk konkret. Sekarang ni kita pun ada pendekatan nature based solution. So nature based solution itu maknanya kita membina sesuatu perbandaran itu berdasarkan keadaan semula jadi kawasan tersebut. So apa yang perlu kita lakukan ialah kita perlu lebih mengenali landscape satu kawasan tersebut, budaya penempatan itu, dan baru kita membina perbandaran tersebut. Dan kita akan dapat sesuatu bandar yang unik. Maknanya daripada Perlis sampai ke Johor, dia ada keunikan bandar-bandar tersebut. Tapi realitinya juga ialah kawasan perbandaran di Malaysia ialah menghadapi satu ancaman yang cukup besar. Banjir contohnya. Dahulunya mungkin banjir itu berlaku 25 tahun lepas, tapi ianya berlaku semula. Tidak ada kemampanan dan juga tak ada perancangan yang ditambah baik di situ. Pada pandangan puan, apa masalah dan juga cabaran utama yang ada sebenarnya kalau dikaitkan dengan landscape? Kalau persepsi landscape itu diletakkan satu keutamaan, adakah masalah itu berlaku contohnya kalau di kawasan-kawasan bandar di Malaysia? Pada pandangan saya, kalau perancangan awal sesebuah perbandaran itu mengambil kira keadaan landscape semula jadi, maknanya kawasan sungai, kita akan kekal sebagai sungai. Tanah Rizab adalah Tanah Rizab sungai. Kalau kawasan itu kawasan lapang, kita kekalkan kawasan lapang. Masalah banjir ini akan lebih berkurang. Mungkin kita kata tidak akan berlaku sekerap mana yang akan berlaku sekarang. Masalah yang kita hadapi sekarang ialah kawasan sungai, kita akan membuatnya sebagai satu saluran yang konkret, yang mana aliran air akan menjadi lebih deras, yang itu yang kita kata tidak mempunyai kemampanan di dalam pembangunan sebuah bandar itu. Nama ini berkaitan dengan polisi, berkaitan dengan bidang kuasa yang berbeza-beza. Yep. Adakah itu satu cabaran, Puan? Ya, itu betul. Itu cabaran besar dalam pembangunan sebuah bandar. Jadi pada pandangan saya, satu kolaborasi di berbagai peringkat, untuk dalam pembangunan sebuah bandar itu perlu ada perubahan pendekatan. Pendekatan maknanya dalam membuat perancangan perbandaran di masa akan datang, pendekatan untuk mengekalkan kawasan landscape semula jadi itu sepatutnya dijadikan prioriti, keutamaan. Dan kalau di dalam pembangunan bandar juga perlu ada pendekatan bagaimana kita boleh membangunkan sebuah bandar pada masa yang sama pengekalan keadaan semula jadi yang ada di kawasan tersebut itu kita dapat optimumkan supaya pembangunan bandar kita ini lebih menarik, yang mana kita akan membangunkan sebuah bandar itu berdasarkan kepada keindahan landscape yang sedia ada. Adakah suatu pekan itu ataupun suatu kawasan itu sudah terlampau lambat untuk diselamatkan? Saya mengambil contoh di Katowice ini. Ini adalah kawasan, semua orang akan cerita kisah yang sama. Ini adalah kawasan dulunya bekas kawasan Lombong yang sudah tercemar dan juga tidak berdaya huni. Tetapi itu berubah dalam tempoh 20 tahun. Ada polisi dan juga ada cara yang ada iltizam daripada semua pihak untuk menggerakkannya. Mungkin dalam konteks kita di Malaysia, kalau satu kawasan itu, ya kita tahu sudah memang banjir, sudah memang apa ni, adakah ia mampu untuk didaya huni dan juga diberi penambahbaikan kalau daripada perspektif landscape, Puan? Boleh. Kalau kita biasa dengar, dia ada pendekatan urban renewal, urban regeneration. Itu adalah pendekatan-pendekatan yang diambil untuk membaiki pendekatan yang dahulunya mempunyai masalah atau kegagalan di sesuatu peringkat, dan kita akan buat urban regeneration dan urban renewal, yang mana dalam peringkat kita membuat ataupun membangunkan semula bandar tersebut, kita mengambil kira keperluan-keperluan untuk mengekalkan kawasan-kawasan hijau, kawasan sungai, untuk itu dibangunkan semula. So saya berpandangan di negara kita masih ada ruang. Tapi apa yang kita perlu ialah kebersamaan oleh semua agensi yang terlibat, semua profesional yang terlibat. Kefahaman yang sama perlu ada supaya pembangunan perbandaran kita ini dibuat dengan pendekatan yang lebih holistik. Kebersamaan ini juga akan menyebabkan kita dapat membangunkan satu perbandaran yang lebih unik dan mampan. Apa contoh dan juga solusi yang terbaik? Kerana kita bercerita pasal agensi, kita bercerita mengenai kerajaan, kita bercerita mengenai pembuat dasar. Tapi kalau perbandaran di Malaysia juga, kita bercerita mengenai inilah peluang-peluang untuk
ekonomi, peluang ekonomi, berapa banyak investment yang saya lakukan untuk membangunkan perumahan ataupun bandaran. Berapa ramai agaknya Paul kalau dalam konsep kita di Malaysia, syarikat-syarikat besar, syarikat-syarikat maju ada engagement dan juga meletakkan aspek-aspek kelestarian dan juga kemampanan itu dalam perancangan di Malaysia. Kalau engagement dengan Jabatan Landscape sendiri sebelum ini bagaimana? Sebenarnya kalau kita lihat dalam perancangan atau pembangunan bandar yang berskala besar atau penempatan-penempatan besar, ada pihak-pihak swasta ataupun pemaju-pemaju yang sekarang ini mempunyai kesedaran yang mengambil kira kepentingan landscape di awal perancangan mereka. Bukan tanam pokok je ujung. Tidak. Mereka akan membuat perancangan. Kita tengok banyak pembangunan-pembangunan baru yang besar. Mereka membuat pengekalan sungai, mereka akan membuat pengekalan bukit-bukit bukau dan mereka akan hanya membangun di kawasan-kawasan yang perlu dengan kepadatan yang mereka perlukan, tetapi dengan negotiation ataupun dengan rundingan dengan pihak berkuasa tempatan supaya dari segi ekonomi mereka mendapat keuntungan, pada masa yang sama dari segi kemampanan alam sekitar itu dapat dikekalkan. Memang sudah ada beberapa pemaju pihak berkuasa tempatan tertentu di Malaysia yang telah melaksanakan perkara ini dan saya harap perkara ini dapat kita ketengahkan ataupun create lebih banyak usaha untuk mewar-warkan usaha ini supaya pendekatan ini boleh diikuti oleh pihak-pihak pemaju yang lain. Adakah kos lebih tinggi apabila perancangan itu dilakukan dengan stakeholder dan juga pihak-pihak yang lebih pelbagai? Ramai yang mungkin ada persepsi bahawa kalau mengekalkan kawasan itu pada keadaan fizikal asalnya mungkin akan mengurangkan potensi untuk saya buat untung lebih. Tapi kesan jangka panjang dan kesan jangka pendek yang kita perlu fahami, mengapa sebenarnya perancangan secara menyeluruh dan juga dengan stakeholder yang pelbagai ini akan memberikan pulangan yang lebih baik di masa akan datang? Sebenarnya kalau dari segi kos awalan, pada pandangan saya ia adalah lebih kurang untuk kita membuat perancangan awal mengambil kira keadaan landscape semula jadi. Dari segi mendapat keuntungan itu sebab kalau kita tahu satu pembangunan bandar ataupun perumahan yang penting ialah density. Density berapa rumah yang you boleh buat dalam kawasan pembangunan tersebut. Jadi bila pembangunan itu mengekalkan sebahagiannya untuk kepentingan pengekalan landscape semula jadi usaha untuk meningkatkan density itu perlu dibincang dengan pihak-pihak yang berkepentingan ataupun pihak yang mempunyai kawalan tertentu untuk mereka mendapat kepadatan yang lebih tinggi supaya kos mereka itu dapat diseimbangkan. So saya kata memang ada cara tetapi perlu ada banyak rundingan dan kebersamaan di antara pihak berkuasa tempatan dan juga polisi itu juga satu perkara yang penting sebab polisi satu pihak berkuasa tempatan untuk mengekalkan landscape sebagai satu usaha jangka panjang yang memberi keuntungan kepada mereka dari segi pelancongan, dari segi aspek kemampanan, juga memainkan peranan sebenarnya untuk mendapat apa yang kita hasratkan supaya keadaan landscape semula jadi itu dapat dikekalkan di dalam setiap pembangunan. Dalam aspek kita di Malaysia, apa karakter utama yang perlu dipelihara dan juga dikekalkan? Kerana seringkali benda itu tidak dijadikan satu keutamaan untuk satu pembangunan. Pada pandangan Puan? Pada pandangan saya, aspek keadaan semula jadi tapak itu yang perlu dikekalkan. Kalau kawasan itu berbukit, pembangunan itu boleh dilaksanakan tetapi teknik dengan pendekatan kejuruteraan yang berketepatan supaya kita dapat masih mengekalkan keadaan semula jadi tersebut pada yang masa yang sama pembangunan itu dapat dilaksanakan. Perkara ini bukan baru, telah dilaksanakan di banyak negara tetapi pendekatan ini perlu kita tekankan supaya ia menjadi kenyataan di negara kita. Ada tak success story yang boleh dikongsikan kalau dalam konteks kita di Malaysia? Dari segi success story, saya rasa kalau kita nak lihat mungkin Putrajaya is salah satu kejayaan bagaimana kita mengekalkan aliran sungai. Kalau kita tengok sungai yang ada di ataupun badan air yang ada di Putrajaya, sumber air sekarang ni adalah berdasarkan kepada pengekalan alur sungai yang sedia ada di bandar tersebut. Jadi perkara itu boleh dilaksanakan tetapi memerlukan satu
orang kata Mana yang susah, political will ataupun kemahuan masyarakat ataupun bagaimana? pada saya kemahuan masyarakat itu yang menentukan apa yang akan terbentuk. Jadi kita perlu memberi kesedaran lebih banyak kepada masyarakat. Actually persekitaran atau perbandaran yang macam mana yang kita inginkan. Jadi dengan permintaan yang tinggi daripada masyarakat, itu yang akan membentuk perbandaran. Jadi kita perlu actually memberi kesedaran kepada masyarakat environment ataupun persekitaran perbandaran yang baik adalah sebagaimana yang kita bincang tadi, iaitu lebih pada pengekalan keadaan semula jadi. So dengan itu ia lebih kata sustainable. Engagement dan juga apa ni semua. Okey puan, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam interview petang ni ataupun dalam tembual ini di Malaysia Pavilion Malaysia di World Urban Forum. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof masih lagi berada di Bandar Katowice. Di Poland ini sempena World Urban Forum ke-11 yang berlangsung dari 26 hingga 30 Jun 2022. Banyak yang dipelajari dalam pelbagai sesi forum dan juga sesi libat urus yang berlangsung di WF. Tetapi kepada mereka yang datang ke bandar di selatan Poland ini, sesuatu dapat dialami dan diteliti dan juga sudah pasti dibawa balik daripada segi perancangan bandar kalau anda mahu tahu pasal perkara itu ataupun dari segi pengalaman-pengalaman yang berbeza. Saya bersama dengan Town Planner Dr. Alias Ramli, merupakan Ketua Pengarah Plan Malaysia. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama dengan kami pada kali ini. Mungkin sebelum saya bercerita panjang lebar mengenai banyak inisiatif yang dilakukan dan telah diusahakan oleh Plan Malaysia, tetapi kita ceritalah dahulu dah sampai di Katowice ini. Bukan mudah, jauh. Apa yang kita boleh pelajari dan juga secara peribadinya, Doktor, pandangan Doktor pasal bandaraya ini? Okey, terima kasih. Saya rasa pemilihan bandar Katowice ini sendiri sangat bertepatan dengan tema World Urban Forum yang ke-11 ini. Bertajuk Transforming Our Cities for a Better Future. Dan pada pagi ini pun kita berada di sini dan kita melihat bahawa satu showcase dalam konteks macam mana kita nak transformkan bandar yang kecil saja sifatnya, 300,000 penduduk, tetapi di akhir kita nampak begitu livable, begitu mampan dan kita agak sejahtera. Dan sebenarnya dia datang daripada pelbagai aspek dalam bandar yang diberi perhatian yang sangat serius oleh pihak kerajaan tempatan di Katowice ini. Sebagai contohnya, di sekitar kita ini ada tram, penggunaan micro mobility dan juga panggil connectivity itu dalam bandar sangat penting. Daripada stesen kereta api, ada tramnya pula, ada bas dan juga ada sistem pengangkutan awam yang lain juga dan juga laluan penjalan kaki yang besar. Nah, ramai orang menggunakan jalan di sini daripada stesen kereta api sehinggalah mereka ke tempat jabat mereka. Jadi itu satu perkara yang penting dalam konteks nak melahirkan satu bandar yang kecil tapi mampan. Dan saya melihat juga, Zul, bahawa daripada situ kita nampak tadi kita melihat open space, ruang kawasan lapang yang cukup besar dan malahan tadi berdasarkan taklimat daripada pihak majlis, pihak kuasa tempatan, dia telah memperuntukkan sebanyak 50% daripada ruang bandarnya untuk kawasan lapang dan juga kawasan rekreasi. Mungkin berbeza dalam konteks negara kita di Malaysia inilah, masih orang panggil bersifat 10% saganya kan. Dan taman-taman awamnya cukup selesa. Jadi itu penting dalam konteks bandar itu sendiri. Doktor, kalau kita berjalan di Katowice ini, setiap 50 ataupun 100 meter kita akan jumpa taman kecil untuk beriadah. Laluan macam doktor katakan tadi, laluan pejalan kaki ini juga cukup besar. Ramai yang kata, oh ni buat dekat negara Eropah tak apalah, angin sejuk, jadi orang tak ada masalah tengah hari boleh berjalan. Hakikatnya kami berada di Katowice ini ketika musim panas dan cuacanya sama panas seperti di Kuala Lumpur. Apa yang mungkin boleh digerakkan dan juga boleh diubah secara transformasinya di Malaysia? Plan Malaysia sudah pasti menyedari dan juga peka mengenai perkara-perkara ini dan juga keperluannya. Tetapi apa perkara, bagaimana dapat menolak idea, bagaimana dapat menolak fakta dan juga maklumat yang ada di kalangan dalam Plan Malaysia untuk diimplementasikan kepada pembuat dasar? Bagaimana itu dapat dihubung jalan, Doktor?
Okey, kita melihat dalam konteks Plan Malaysia ni kita ada satu hala tuju baru lah. Supaya kita memberi perhatian kepada skil pembangunan yang lebih kecil, kita panggil micro planning. Yang juga melibatkan contohnya neighborhood based planning. Jadi dalam konteks bandar Katowice ini, memang betul dalam jarak yang kecil pun dan jarak yang dekat ada, kita panggil konsep the pocket park. Pocket park ada, lepas tu ada elemen placemaking, hidup. Malahan di hadapan kita pun ada satu kawasan orang bermain piano pun. Jadi bandarnya hidup, dia punya living life dalam konteks bandar Katowice ini. Dan mungkin kita dalam konteks bandar-bandar kita di Malaysia, sama ada bandar kecil dengan sifat yang kecil dan bandar besar dengan sifat yang besar, supaya banyak elemen-elemen yang orang panggil dapat make it bandar itu menjadi vibrant, menjadi ceria dalam bandar. Saya rasa itu harus kita diberi perhatian khusus dalam konteks pembangunan bandar di Malaysia. Tapi doktor, hakikatnya bandar ini bukanlah berdaya huni seperti ini pada sebelum tahun 1990-an. Malah populasi di bandar ini juga berkurangan dengan begitu drastiknya selepas puluhan lombong-lombong arang batu ditutup. Dan ini adalah bandar yang cukup tercemar. Tapi itu berbeza selepas 30 tahun. Dan ada separuh mengatakan bahawa bandar lama, bandar yang sudah usang tidak boleh dibangunkan semula. Dan ada kata bandar-bandar lama di Malaysia juga susah nak dibangunkan. Tapi itu dibuktikan berbeza dan juga salah di Katowice. Penggeraknya, apa yang kita panggil, mungkin kita dapat fahami apa yang dikatakan sebagai regeneration of city, doktor. Okey, konsep penjanaan semula bandar sangat penting dalam konteks satu kaedah pembangunan bandar dan tak ada pilihan. Dalam konteks bandaraya contohnya Kuala Lumpur itu sendiri, Johor Bahru dan juga Georgetown, kita ada kawasan-kawasan yang telah lama yang usang. Jadi kita tidak boleh bersifat do nothing strategi kepada bandar tersebut. Kita kena do something. Maksudnya yang kita buat sekarang ialah konsep penjanaan semula ataupun revitalization. Banyaklah konsepnya berkaitan dengan rehabilitation, pemugaran semula bandar kan. Dan kita melihat bahawa ini bukan satu benda yang sangat pelik. Saya berkesempatan bukan sahaja di Katowice ini, di Yokohama. Mereka mengambil masa lebih pada 40 tahun untuk mengubah Yokohama daripada 40 tahun lepas kepada Yokohama dan kepada hari ini. Dan dalam konteks Katowice ini kita nampak. Jadi memberi perhatian daripada coal mining punya orang panggil bandar, mereka membangunkan semula bandar kepada, bagi saya lah, berdaya huni, mampan dan juga sangat sejahtera dengan kemudahan-kemudahan yang ada, dengan mereka memberi perhatian juga kepada pemeliharaan warisan bangunan bandar apa semua. Itu sebahagian daripada orang panggil segmen yang berada dalam bandar yang harus kita beri perhatian dalam konteks proses perancangan dan pembangunan bandar dalam konteks negara kita lah secara khususnya. Doktor, kita bercerita mengenai bandar, kita akan sebut Kuala Lumpur, Johor Bahru, Ipoh, Pulau Pinang. Katowice ni 300,000 je penduduk dia. Ya, betul. Dan bukannya berada, tapi agak strategik dalam konteks rantau di sebelah selatan ini, di Poland ini. Mungkin ada perkara ataupun bandar-bandar kecil di Malaysia yang dengan populasi yang lebih kurang sama dengan Katowice ini menghadapi masalah seperti pertama peluang pekerjaan dan juga pertumbuhan penduduk itu semakin lama semakin kurang. Baru-baru ini saya baca kadar penduduk di Kuala Terengganu contohnya, masih lagi bandar besar di Pantai Timur, sudah mula menurun. Adakah kita memandang perkara ini serius? Sudah pasti itu bukan satu agensi saja, tapi melibatkan pelbagai dan juga merentasi jabatan dan juga kementerian-kementerian yang berbeza. Pada pandangan doktor, ini perlu ditangani secara serius. Benda itu bergerak secara natural. Tetapi satu perkara juga yang perlu diberi perhatian dalam konteks pembangunan bandar dengan kita, macam mana orang panggil nak bring back people to the city. Satu sudut. Sebab city untuk dia sustain, dia memerlukan juga penduduk. Sebab bila ada penduduk, memerlukan dia punya nak memastikan dia punya pengangkutan awam yang menggunakan rail based mode ni berjalan dengan viable, dia memerlukan dia punya catchment. Penduduk itu ada. Bila ada penduduk, harus ada orang nak naik. Kalau tak, nanti tak viable dalam konteks bandar kan. Jadi bandar-bandar kecil seperti separuh ni lah, yang medium punya bandar ini seperti Kuala Terengganu, Kuantan, mereka mempunyai karakter mereka itu sendiri, mungkin sejarah sendiri, mempunyai soul sendiri dalam bandar. Dan tidak salah, mereka tak naklah membangun Kuantan atau Kuala Terengganu seperti Bandaraya Kuala Lumpur, tidak. Harus ada limit kepada pembangunan bandar tersebut supaya, tapi yang paling penting kita nak pastikan bahawa elemen-elemen dalam pembangunan bandar dia baik dari sudut yang kita bincang tadi berkaitan dengan pengangkutan awam kan, tetapi segmen berkaitan dengan katakan reka bentuk bandar, dipanggil street furniture dalam bandar. Malahan kita lihat bahawa macam mana dalam konteks pembangunan Katowice ini sendiri, perfection dalam konteks pembinaan bandar.
dan dia sangat selesa, sangat mesra kepada pelbagai golongan, termasuk golongan yang menggunakan kereta wheelchair dan sebagainya, termasuk yang golongan yang OKU. Jadi mereka selesa berada dalam bandar dengan ruang space yang sangat besar dan orang panggil ada bersifat perancangannya bersifat universal design, menggunakan reka bentuk sejagat yang boleh digunakan oleh siapa saja. Maksudnya ada konsep of orang panggil no one leave behind dalam bandar, inclusivity. Bandar bukannya untuk orang yang sihat semata-mata, yang orang normal, tetapi bandar untuk semua. That konsep mana yang kita harus belajar daripada Katowice yang hanya mempunyai 300,000 penduduk. Tapi doktor, Plan Malaysia juga membangunkan banyak kajian dan juga data. Dan antara satunya ialah dikatakan oleh Menteri KPKT, Datuk Seri Rizal Merican, mengatakan bahawa indeks daya huni itu akan dijadikan penanda aras dan juga dijadikan satu benchmark ataupun garis panduan untuk BBT dan juga untuk pelaburan dan sebagainya. Bagaimana ini menjadi satu trend baru dan juga kesedaran itu perlu diletakkan dengan adanya pengenalan model dan juga polisi seperti ini? Ya, betul. Mana kita merancang harus menggunakan pendekatan bersama dengan penduduk, bersama dengan rakyat. Dalam konteks konsepnya people centric, people oriented development. So kita kena mengubah. Malahan di Katowice ini kita faham bahawa dalam konteks pembangunan secara revitalization ini, mereka memang merancang membangun bersama penduduk. Jadi tak ada tanya penduduk. Jadi dalam konteks IDAM ni, Indeks Daya Huni Malaysia, kita memang saya sendiri memberi penegasan bahawa dalam proses perancangan pembangunan oleh pelbagai kementerian, pelbagai agensi, kena tanya rakyat. Kita harus dapat aspirasi daripada rakyat. Apa sebenarnya rakyat nak berkaitan dengan kemudahan, berkaitan dengan infrastruktur, berkaitan dengan katakan penggunaan ruang-ruang awam. Malahan kita pernah berjumpa mereka bahawa mereka tak nak pun satu kawasan rekreasi yang sangat besar, satu padang baru, tidak. Tapi mereka nak satu kemudahan yang sesuai, yang boleh menggunakan dia punya kawasan gelanggang ataupun kawasan rekreasi ada. Jadi apa yang kami fikirkan sebenarnya berbeza dengan apa yang dikendaki oleh masyarakat, oleh golongan-golongan belia sebenarnya. So yang tu kita harus mendengar apa kehendak mereka. Tapi doktor, kita bercerita ni bukanlah tak ada contoh terbaik dari Malaysia. Mungkin doktor dapat ceritakan sendiri daripada fakta dan juga daripada data yang dia perolehi oleh Plan Malaysia. Apa contoh terbaik ataupun bandar terbaik yang mungkin kita boleh lihat di Malaysia dalam masa kurang seminit ini? Okey, contohnya Bandar Kuala Terengganu pernah mendapat bandar paling bahagia. Satu contohnya. Bandar Shah Alam pun pernah mendapat bandar yang mampan. Jadi banyak indikator-indikator yang juga sebahagiannya telah dipenuhi oleh pihak Shah Alam, Kuantan, Kuala Terengganu, Taiping pun menarik. Pernah mendapat bandar yang bahagia juga di peringkat ASEAN sebenarnya, dan juga bandar-bandar kecil yang lain pun kita rasa ada kelebihan juga. Tugas kita macam mana kita nak menggunakan peluang yang ada dan memastikan penambahbaikan secara berterusan kepada pembangunan bandar dan harus melibatkan partnership, collaboration dengan pelbagai agensi, dengan pelbagai jabatan, bukan sahaja kita bebankan kepada pihak berkuasa tempatan. Dan juga rakyat dan komuniti. Doktor, seronok berbual dengan doktor. Ini Katowice, tapi akhirnya nanti saya janji kita perlu berbincang hal ini di rumah kita sendiri, di tanah air kita sendiri, di Malaysia. Terima kasih doktor kerana sudah bersama kami. Pastikan anda bersama dengan kami lagi untuk temu bual dan juga paparan eksklusif yang kami bawakan langsung dari WUF yang ke-11. Jumpa lagi.